Ini bab bagaimana duduk semasa bertasyahud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr. Beliau berkata, saya berkata, yakni di dalam hati saya, qultu ay fi nafsi la anzuranna ila salati Rasulillah, pasti akan kulihat sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah beliau bersembahyang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan menghadap kiblat, lalu bertakbir dengan mengangkat kedua-dua tangannya sehingga kedua-dua tangannya itu membetuli kedua-dua telinganya. Kemudian beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Apabila mahu rokok, beliau mengangkat kedua-dua tangannya seperti itu juga, yakni seperti di permulaan itu. Qala, perawi berkata, yakni Wa'il bin Hujr. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan melipatkan kaki kirinya. Iftarasha makna menghamparkan, tapi kalau hampar mungkin faham belunjuk pula. Tidak, maknanya melipatkan kaki kirinya dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri. Wa hadda mirfaqahu, dan beliau merenggangkan sikunya yang kanan daripada paha kanannya. Wa qabada thintain, dan beliau menggenggam dua jarinya, jari kelingking dan jari manis maksudnya. Wa halaqa halqatan, dan membuat halqah, dan beliau membuat halqah, yakni dengan jari-jarinya. Saya lihat beliau berkata begini. Beliau buat begini. Yaqul di sini bukan makna berkata, beliau buat begini. Jadi wa halaqa bishr, bishr pun mentahlitkan, yakni membulatkan jari ni ibu jari dan jari tengah dia. Gitu. Ni lipat, ni gitu. Dia buat gitu. Wa asyara bis sababah, dan beliau mengisyaratkan dengan ini sababah, jari telunjuk. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata, sunnah sembahyang ialah engkau memperdirikan kaki kananmu dan melipat kaki kirimu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, di antara sunnah sembahyang ialah engkau merebahkan, yakni melipat kaki kirimu, dan engkau menegakkan kaki kananmu. Dengan sanad satu lagi itu serupa juga daripada Yahya juga, minas sunnah, seperti kata Jarir dalam riwayatnya. Masalah lagi ni pula riwayat daripada Qasim bin Muhammad, beliau menunjukkan kepada mereka yakni kepada orang ramai, al-julus fit tasyahud, yakni cara duduk, kaifiyat al-julus, cara duduk dalam tasyahud pada ketika bertasyahud itu. Fadzakara al-hadis, dengan menyebutkan hadis seterusnya, hadis tadilah juga. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibrahim, beliau berkata, Nabi SAW apabila duduk pada ketika bersembahyang, baginda melipatkan kaki kirinya sehingga menghitamkan, sehingga menjadikan belakang kakinya itu bagai digoreng, bagai daging yang digoreng, yakni sehingga menghitamkan belakang tapak kakinya. Wa fi ukhra, yakni fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, di tempat asywa itu, yaitu iswadda, sehingga menjadi hitam. Kalau iswadda, zahru qadamihi. Kalau asywa, zahra qadamihi. Ataupun kalau kita kata asywa itu dengan arti bina ibtida, asywa zahru qadamihi juga.
Jadi kalau iswadda maknanya hitam. Bab man dzakara tawarruk fi rabi'ah. Ini bab orang yang menyebutkan duduk tawarruk pada duduk yang keempat, yakni rakaat yang keempat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Humaid As-Sa'idi, beliau berkata, ni orang bawah pada dia lagi, Muhammad bin Amr. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muhammad bin Amr daripada Abi Humaid As-Sa'idi. Beliau berkata, yakni Muhammad bin Amr itu, saya telah mendengar Abu Humaid As-Sa'idi itu dalam 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika bersama-sama dengan 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ahmad berkata, Muhammad bin Amr bin Atha menceritakan kepadaku, katanya, aku telah mendengar Abu Humaid As-Sa'idi ketika bersama 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ialah Abu Qatadah. Termasuk di antara 10 tu Abu Qatadah. Abu Humaid berkata, aku paling mengetahui di antara kamu tentang sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua berkata, fa'rid, kalau begitu kemukakan, tunjukkan. Fa dzakara al-hadis, lalu perawi menyebutkan hadis seterusnya, hadis tadilah. Qala, dalam riwayat ini perawi menyebutkan wa yaftakh asabi'a rijlai, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melipat jari-jari kedua kakinya. Melipat, melembutkan. Ini dengan melipat jari kaki itu, melipat apabila bersujud, yakni supaya ujung jari itu menghadap kepada kiblat. Jadi dia lipat, jadi lembut. Jari itu menghadap, kepalanya menghadap kepada kiblat. Bukan gitu, tetapi gitu jari itu. Bukan gitu. Itu. Kemudian beliau mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya. Wa yathni rijlahul yusra, dengan melipatkan kaki kirinya, lalu duduk di atasnya. Kemudian dilakukan begitu pada rakaat yang seterusnya, yang lain. Dan perawi menyebutkan hadis seterusnya. Qala, dalam riwayat itu dia kata, apabila pada sajdah atau rakaat, sajdah di sini dengan makna rakaat, yang mana ada salam padanya, Nabi SAW akhara rijlahul yusra, yakni menghulurkan kaki kiri dia ke bawah betis kanan dia. Wa qa'ada mutawarrikan, dan dia duduk secara tawarruk, duduk bertawarruk, yakni seperti duduk tahiyat akhir itulah. Ala syiqqihil aisar, yakni dengan memberatkan ke sebelah kiri. Dengan beratkan ke sebelah kiri, di atas bahagian kirinya, yakni di atas paha kiri lah. Paha kiri itu rapat ke lantai. Ahmad menambahkan, mereka berkata, yakni sahabat-sahabat itu, sadaqta, engkau benar, betul engkau. Begitulah Nabi SAW selalu bersembahyang. Tetapi mereka berdua, jadi perawi ni yang Imam Abu Dawud ambil ni, iaitu Ahmad dan Musaddad, tidak menyebutkan di dalam hadis mereka duduk pada rakaat yang kedua bagaimana adanya, bagaimana Nabi duduk, itu tak ada sebut dalam riwayat dia. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muhammad bin Amr bin Atha bahawa sesungguhnya beliau pernah duduk bersama sekumpulan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengemukakan hadis ini. Walam yadhkur Aba Qatadah, tetapi dia tidak ada menyebutkan Aba Qatadah dalam cerita ni. Qala, beliau berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada 2 rakaat,
Nah ni hak Sadi jugalah, Abu Humaid. Apabila Nabi SAW duduk pada 2 rakaat, rakaat yang kedua, jalasa ala rijlihi yusra, Nabi SAW duduk di atas kaki kirinya. Dan apabila duduk pada rakaat yang akhir, baginda akan menghulurkan kaki kirinya dan duduk di atas maq'adahnya, yang duduk di atas punggungnya. Ini punggung dia tu rapat ke lantai. Ya, ini orang panggil duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir itulah. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muhammad bin Amr al-Amiri. Beliau berkata, pernah aku berada di dalam satu majlis dengan mengemukakan hadis ini seterusnya. Qala fihi, di dalam riwayat ini beliau berkata, apabila Nabi SAW duduk pada rakaat yang kedua, beliau duduk di atas batn, yakni perut tapak kaki kirinya. Mana di atas tapak kaki kirinya. Dan apabila pada rakaat yang keempat, afdha biwarikihi yusra ilal ard, beliau merapatkan ni paha dia ni, paha sebelah kiri ni ke tanah ataupun ke lantai. Wa akhraja qadamaihi min nahiyatin wahidah, dan beliau mengeluarkan kedua-dua kakinya ke satu arah, ke satu pihak. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abbas ataupun Ayyash bin Sahal As-Sa'idi, bahawa beliau pernah duduk di dalam satu majlis di mana ada di dalam majlis itu ayahnya. Lalu dia menyebutkan di dalam majlis itu, katanya, fasajada, jadi hadis tadi juga, fasajada, maka beliau, yakni Nabi SAW bersujud, fantasaba ala kaffaihi, dalam keadaan tegak, tegak sujud itu di atas 2 tapak tangannya. Ini pada ketika sujud, 2 lututnya, dan sudur qadamaihi, dan bahagian depan kakinya, kedua kakinya, yakni jari-jari kaki itu di atas lantai, hak kena lantainya gapo dia tu. Wa huwa jalisun, pada ketika dia duduk. Sebenarnya ini silap riwayat. Wa huwa sajidun, sepatutnya pada ketika dia sedang bersujud itu. Fatawarraka, selepas itu beliau bertawarruk, yakni lepas bangun daripada sujud itu duduk tawarruk dengan nasaba qadamahu al-ukhra, dengan memperdirikan kaki dia. Dengan memperdirikan kaki dia tu, yakni hak sebelah kanan itulah. Thumma kabbara fasajada, kemudian bertakbir lalu sujud pula. Thumma kabbara faqama, kemudian bertakbir lalu berdiri pula. Walam yatawarrak, dengan tidak bertawarruk. Thumma aada, kemudian kembali rokok pula lepas pada tu, rokok yang lain dengan bertakbir seperti itu juga. Kemudian duduk selepas daripada 2 rakaat itu, ba'da raka'atain, duduk selepas 2 rakaat, yakni duduk tahiyat awal tu lah. Sehingga apabila dia nak bangun, nak berdiri, qama, beliau berdiri dengan takbir, kemudian rokok pula, yakni mengerjakan 2 rakaat pula. Rokok pula di sini mengerjakan 2 rakaat pula, 2 rakaat lagi tu. Falamma sallama, bila beliau memberi salam, beliau memberi salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata, perawi tidak ada menyebutkan di dalam hadisnya apa yang telah disebutkan oleh Abdul Hamid tentang tawarruk, duduk tawarruk dan bangun itu apabila berdiri daripada rakaat yang kedua tu. Bangun tu lagu mana, dia tak ada sebut. Yang ni
Isa bin Abdullah ni tak ada sebut seperti mana yang disebutkan oleh Abdul Hamid dalam riwayat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis daripada Abbas bin Sahal. Beliau berkata, Abu Humaid dan Abu Asid ataupun Abu Usaid, ada juga dibaca begitu, dan Sahal bin Sa'ad, Muhammad bin Maslamah, yang di sini disebut beberapa orang sahabat. Fa dzakara hadzal hadis, lalu perawi menyebutkan hadis ini. Dia tidak menyebutkan ar-raf, yakni bangun, yakni cara bangun itu apabila berdiri daripada rakaat yang kedua, dan duduk, yakni cara duduk pun dia tidak ada sebut. Qala hatta faragha, beliau berkata sehingga selesai. Thumma jalasa, kemudian duduk. Faftarash, yakni nak selesailah. Faragha itu sehingga selesai daripada sujud pada rakaat yang akhir itu. Kemudian duduk dengan menghamparkan ataupun melipat kaki kirinya. Wa aqbala bi sadrihi al-yumna ala qiblati, dan menghadapkan bahagian depan kaki dia tu, hak sebelah kanan itu, ke kiblat. Yakni jari kaki kanan dia tu dengan menghadap ke arah kiblat. Dia lipat, pelembut. Dia pelembut. Itulah cerita tentang tasyahud ini. Julus, duduk pada ketika tasyahud. Jadi kita sudah terjemah dah. Cuma nak tengok dari segi makna dia tu. Seperti biasa kita sudah tahu dah, Imam Abu Dawud ni dia nak ayat dalil bagi masing-masing ulama. Maknanya di sini ada khilaf. Kalau ada khilaf tu dia ada dalil masing-masing. Cumanya dari segi terjih lah orang ni, apa dia kata hadis ni hak lebih kemah, dia pakai lagu ni. Hak ni kata hak ni lebih kemah, dia pakai lagu ni. Orang ni setakatnya dia tahu hak ni tidak berapa sedap hadis ni, tidak kuat, maka dia tidak pakai hak tu, dia utamakan hak lain. Tetapi hak lain pula dia kata, hak golongan yang pertama kata tidak kuat tadi, bagi dia kuat. Dia ada sanad yang lain, misalnya dia ada sanad yang lain walaupun tidak sanad tu. Golongan yang pertama, hak dia tahunya cara tadi tu melalui sanad tu saja, jadi sanad tu tidak kuat. Orang lain pula kata, dia kata ada sanad lain dan sanad itu kuat misalnya, jadi dia pakai hak yang kedua. Begitulah. Jadi dalam masalah cara duduk pada ketika tasyahud ini, dia ada khilaf di antara mazhab-mazhab ni. Jadi kalau kita tengok kan, kalau kita duduk biasa sinilah, umumnya mazhab Syafi'i, kalau tempat kita ni, kawasan kita ni, jadi cara duduk tasyahud itu iaitu bila 2 rakaat, tahiyat yang pertama, tasyahud yang pertama, orang panggil tahiyat yang pertama ataupun tasyahud yang pertama. Cara duduknya orang panggil duduk iftirash. Sebab kita duduk tu lah. Hak kita ramai-ramai sini duduk. Itu duduk iftirash. Yang ni lipat kaki kiri, lepas tu duduk atas tapak kaki kiri tu. Punggung tu duduk atas tapak kaki kiri. Dan kaki kanan ni berdiri. Dengan melipat hujung dia tu supaya menghadap kiblat. Setakat kalau boleh lah. Kalau tak boleh tak apa. Kalau tak boleh tu tak apa. Itu pada rakaat, pada tasyahud yang pertama, cara duduk dia lagu. Tasyahud yang kedua, orang panggil duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni, yakni kaki hak kiri ni masuk bawah betih kanan. Tu baik jola sikit. Jadi duduk tu, paha kiri ni dan punggung tu duduk di atas lantai. Dan kaki kanan berdiri juga. Berdiri juga. Itu orang panggil duduk tawarruk. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad pegang lagu tu. Cara duduk tasyahud ini, tasyahud yang pertama duduk iftirash dia panggil. Tasyahud yang kedua duduk tawarruk. Dan duduk di antara dua sujud ni, duduk tu ialah seperti duduk pada tasyahud yang pertama, yakni duduk iftirash, cara iftirash. Ini mengikut Syafi'i dan Ahmad. Tetapi Imam Ahmad dia berbeza.
dengan Imam Syafi'i dari segi mana? Dari segi kalau ada dua tahiyat ataupun dua tasyahud, memanglah tasyahud yang kedua duduk tawarruk, tasyahud yang pertama duduk iftirash. Tetapi kalau sembahyang tu hanya ada satu tasyahud saja, seperti sembahyang subuh tu, maka walaupun rakaat yang kedua tu hak akhir dah tu kiranya, tapi Imam Ahmad kata hak tu pun duduk iftirash juga. Itu ya beza. Itu beza. Tapi kalau hak ada dua tasyahud, yang pertama tu duduk iftirash, duduk yang kedua ialah duduk cara tawarruk. Kalau sembahyang ada tasyahud, maka duduk tu ialah duduk iftirash, yang seperti pada tasyahud yang pertama. Itu mengikut mazhab Ahmad. Mazhab Malik, dia kata semua duduk ni duduk tawarruk belaka. Semua duduk adalah duduk tawarruk. Tahiyat awal ke, tasyahud awal ke, tasyahud akhir ke, duduk tawarruk belaka. Sembahyang subuh ke, sembahyang maghrib ke, sembahyang 4 rakaat ke, semua duduk tawarruk belaka. Supaya duduk kita duduk tahiyat akhir, duduk lagu tu belaka. Bukan sekadar itu, duduk antara dua sujud itu pun duduk tawarruk juga. Tu kalau mazhab Malik. Kalau mazhab Hanafi, semua duduk, tak kira duduk sembahyang mana pun, duduk antara dua sujud ke, pada tasyahud awal ke, pada tasyahud akhir ke, semua duduk iftirash belaka. Tak ada tawarruk ni bagi dia. Bagi dia duduk tawarruk supaya kita duduk tahiyat akhir tu tak ada. Jadi duduk cara iftirash belaka. Sebab tu. Sebab apa ya jadi gini? Sebab kita kata tadi lah, masing-masing tarjih hadis ni. Orang ni kata hadis ni lebih kuat bagi dia. Dia tahu juga ada hak buat cara lagu lain hak tak serupa dengan dia tu, tapi dia mentarjihkan hak ni. Dia pilih hak ni. Jadi cara pilih tu adalah mengikut kaedah dia lah. Dari segi mengutamakan hadis itu mengikut kaedah masing-masing lah. Mengikut kaedah masing-masing. Begitu. Adapun mazhab Zahiri, dia betul-betul serupa dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Zahiri serupa dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Zahiri ni, kalau kita nak tengok kitab Daud Zahiri tu, tak tahu mana dah. Ada tulis kitab juga Daud Zahiri tu pun, tapi tak tahu mana kitab. Tak ada, tak tahulah, tak boleh kira. Kadang-kadang tahu-tahu duduk negara orang putih, tahu-tahu duduk Jerman, tahu-tahu duduk sana. Kadang-kadang gitu. Setelah sekian lama barulah dapat tahu duduk sana. Pasal puak-puak ni kan yang pergi retah negeri-negeri Islam ni, dia buat klik. Boleh jadi juga begitu, boleh jadi memang tak ada, tak tahu, hilang. Apa sebab tak tahu. Tapi yang mewakili mazhab Zahiri iaitu kitab Ibnu Hazm Al-Muhalla. Kalau Al-Muhalla tu memang lagu tu dia serupa dengan mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita tengok di sini, hadis yang pertama ni hadis Wa'il bin Hujr. Jadi hak lain-lain tu kita sudah jumpa dah dulu. Hak takbir ni, tangan ni membetuli telinga ke apa tu, hak tu sudah lalu belakang. Dan lepas tu pegang tangan kiri dengan tangan kanan ni, dakap kian lah kita tengok. Ni sudah bicara dah. Hak naknya di sini kemudian dia duduk dengan melipatkan kaki kirinya dan meletakkan tangan kiri di atas paha kiri, merenggangkan tangan kanan daripada paha kanan. Lepas tu cara dia ni lipat jari tu. Tu. Begitu juga dalam riwayat Abdullah bin Umar, perdirikan kaki kanan dan lipat kaki kiri, tapi tidak sebut lipat tu lagu mana, iftirash ke tawarruk. Mana kedua-dua ni tak ada sebut. Hadis yang pertama dan yang kedua ni hanya sebut lipat kaki kiri. Cuma je dari segi penggunaan perkataan faftarasha, ia lebih memberi arti duduk iftirash. Dari segi itu duduk iftirash. Tetapi perinciannya tak ada. Dalam riwayat yang kedua lipat kata kaki kiri saja. Dalam riwayat yang keempat, dalam riwayat yang ketiga,
Dalam riwayat yang ketiga seperti juga, lipat kaki kiri. Tapi lipat tu lagu mana? Tak ada jelas. Dalam riwayat keempat seperti juga. Dalam riwayat kelima tak ada jelas. Dalam riwayat yang keenam menunjukkan pasal selalu duduk ni, semaya ni duduk cara iftirash. Sebab itulah jadi hitam. Kalau duduk tawarruk tidak berapa berat atas kaki tu. Jadi dia nak cerita riwayat ini lebih menyokong pendapat yang mengatakan duduk iftirash. Duduk iftirash. Sebab itulah jadi hitam. Bila kaki tu kan lipat gitu, selalu lipat ni kalau kena, ialah kalau kapek ni boleh kira sikit. Dah kalau atas batu, atas pasir, atas tanah semaya, atas rupuk dan macam-macam lagi lah. Kalau itu pun hak guni, hak tebal tu, ataupun daripada daun pokok tamar, kerah-kerah belakang lah tu. Jadi boleh jadi hitam. Jadi hitam ni sebab apa? Lebih menunjukkan kepada kerana dia duduk iftirash. Hak ni lah punggung duduk atas, jadi berat. Bila berat tu tertekan tu lebih mudah sabar, jadi hitam tu kerana tu. Tapi kalau dia duduk tawarruk tidak berapa berat tu. Walaupun kaki kiri tu, belakang dia tu kena lantai juga, tapi tidak berapa berat. Jadi di sini Imam Abu Daud buat marilah ni. Walaupun di sini tak ada sebut dengan terang, tapi dalam riwayat yang panjang. Sebab riwayat ini sebenarnya adalah riwayat yang ringkas ni. Riwayat Wa'il bin Hujr. Dalam riwayat yang panjang dia sebut cara duduk tu ialah cara iftirash, duduk tu. Jadi seperti tasyahud awal. Itu cara duduk tu. Jadi jelaslah hadis-hadis ini menjadi pegangan kepada orang yang mengatakan duduk tu duduk iftirash. Pada kedua-dua tasyahud itu, ataupun pada tasyahud yang pertama. Sebab pada tasyahud yang kedua, dalam riwayat yang lain ada disebutkan duduk cara tawarruk. Di situlah yang jadi khilaf. Sebab ada riwayat yang hanya sebut duduk iftirash saja, pada semua duduk. Ada riwayat yang duduk yang kata Nabi SAW duduk tawarruk belakang. Ada yang kata berbeza-beza, tak serupa tu. Jadi sekarang ni masalah hak ni ambil hak ni, hak ni ambil hak ni. Gitulah. Jadi kalau dalam kitab kita ni Badrul Majud 229, hak pegangan Imam Malik dalam Muwatta dia sebut. Ada dia sebut iaitu cara duduk tawarruk lah. Dia cara duduk tawarruk. Dan Ibnu Umar apa duduk gitu. Jadi pegangan rujukan utama bagi mazhab Malik ni kalau di kalangan sahabat ialah Ibnu Umar. Ibnu Umar. Gitulah. Habis itu kita pergi kepada hak seterusnya. Man zakara tawarruk fi rabi'ah. Yang ni orang yang menyebutkan cara duduk tawarruk pada rakaat yang keempat. Ini pada tasyahud akhir. Jadi hak ni lah dia sebut. Jadi Imam Abu Daud dia amari hak ni bab khusus. Kalau kita perhati ni. Ini benda, kalau kita hadis ni dia benda-benda lagu ni lah yang kena perhatinya. Kalau dia sokong pendapat tu, dia akan buat mari bab khusus. Itu biasa cara-cara ulama hadis. Macam sini. Ada pun hak sebut duduk iftirash dia sebut secara umum gitu. Tadi. Hak ni maknanya hak dia pilih. Dan Imam Ahmad pun lagu ni juga. Tok guru dia. Sini. Haddatsana Ahmad bin Hanbal. Man zakara tawarruk fi rabi'ah, menunjukkan pada rakaat yang kedua tidak duduk tawarruk. Tawarruk ni duduk pada rakaat yang keempat saja. Tahiyat akhir itu saja.
Artinya Imam Abu Daud memilih pendapat hak ni. Imam Ahmad lagu tu, Imam Syafi'i pun lagu tu juga. Jadi di sini disebutkan, kita tengok ni mengikut jelujur dia ni. Kita Abu Humaid As-Sa'idi meriwayatkan hadis ini. Dia kata perawi dia Muhammad bin Amr bin Atha ni kata, Abu Humaid cerita ni tengah-tengah 10 orang sahabat. Kerana ada 10 orang sahabat sekali dia riwayat hadis. Di antara mereka ialah Abu Qatadah. Cuma kalau kita perhati dari segi sanad dulu. Wa qala Ahmad kata, akhbarani Muhammad bin Amr bin Atha. Muhammad bin Amr bin Atha. Tadi kan dalam riwayat tu dia sebut Muhammad bin Amr gitu saja ya. Dalam riwayat Musaddad. Tapi dalam riwayat Ahmad, Imam Ahmad, bukan Muhammad bin Amr, tetapi Muhammad bin Amr bin Atha. Mana dia sebut nama datuk. Apa sebab Imam Ahmad sebut nama datuk tu? Takut-takut orang keliru. Sebab dalam meriwayatkan hadis ini ni, bawah pada Muhammad bin Amr ni ada seorang lagi, Muhammad bin Amr juga. Hak tu Muhammad bin Amr bin Halhalah. Takut tukar dengan hak tu. Tak. Hak cerita kepada Imam Ahmad ni Muhammad bin Amr bin Atha, bukan Muhammad bin Amr bin Halhalah, bukan hak tu. Tak apalah. Dia kata Abu Humaid sebut di tengah-tengah 10 orang sahabat. Ada di antara mereka itu Abu Qatadah. Abu Qatadah. Siapa Abu Qatadah? Namanya Al-Harith bin Rib'i. Dia ni terkenal sebagai Faris. Maknanya orang yang handal berkuda bagi pihak Nabi SAW. Faris Rasulullah. Bagi pihak Rasulullah yang pandai, hebat naik kuda, perang dengan kuda ni, dia ikut serta dalam peperangan Uhud dan peperangan-peperangan seterusnya. Adapun dalam perang Badar, kalau ada riwayat kata dia masuk perang Badar, itu tidak sahih. Hak sahihnya start perangnya perang Uhud. Lepas tu hak belakang tu adalah perang Badar tidak. Dia ni wafat di Kufah pada tahun 54 Hijrah. Wa qala Tahawi berkata, ini nak ayatnya. Dia ada masalah ni. Kalau sebut Abu Qatadah di sini, ada masalah. Kalau sebut Abu Qatadah di sini, kalau kita pakai lagu ni, kalau pakai dia ni, disebut Imam Tahawi kata, dia kata Abu Qatadah telah terbunuh bersama-sama dengan Ali. Bukan makna maksud Sayyidina Ali pun kena bunuh juga. Tak. Dalam perang tu, mana dia duduk di sebelah, di pihak Sayyidina Ali. Perang tu dia duduk balik Sayyidina Ali, lepas tu mati. Sayyidina Ali lah yang menyembahyangkan jenazahnya. Itu kata Tahawi. Hafiz Ibn Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib berkata, qala, penduduk Kufah, dia kata meriwayatkan bahawa dia mati di Kufah dan Ali menyembahyangkan jenazahnya. Khalifah berkata, ini kalau kita kata dia mati di zaman Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali dah semaya dia, jenazah dia, bermakna kalau mati ni masa perang duduk sekali dengan Sayyidina Ali, dia perang balik Sayyidina Ali pada tahun 38. Dan ini adalah pendapat yang syadz. Mana supaya Tahawi kata pendapat yang ganjil. Hak kebanyakan ulama terima dia ni mati pada tahun 54, kata Hafiz Ibn Hajar, bukan pada tahun 38. Bukan pada tahun 38. Kemudian Hafiz Ibn Hajar berkata, Ibnu Abdul Bar meriwayatkan daripada beberapa tariq, daripada Musa bin Abdullah dan Sya'bi, bahawa mereka berdua kata
Ali sembahyang jenazah Abu Qatadah, dan dia takbir 7 kali sembahyang jenazah. Sya'bi berkata dia ni ahli Badar. Ibnul Qattan menterjihkan pendapat ini, tetapi Baihaqi berkata riwayat Musa dan Sya'bi itu ghalat, salah, kata dia, salah. Pasal apa? Pasal ijma' ahli tarikh bahawa Abu Qatadah ini hidup hingga sampai kepada tahun 50. Tentu dah ada. Qultu. Lepas tu sebab tak ada orang pula yang sependapat setuju dengan Sya'bi itu bahawa dia ni ikut serta dalam perang Badar. Situ pun pelik dah. Kata ikut serta dalam perang Badar. Hak zahirnya hak ni silap. Ini adalah satu kesilapan. Jadi kita mesti kena bercermat dan teliti fi qawlihi, pada katanya, yakni Abu Humaid itu dia katanya fihim Abu Qatadah. Abu Qatadah ada sekali di kalangan mereka itu, kerana Abu Qatadah telah terbunuh di pihak Sayyidina Ali dan Ali menyembahyangkannya. Hadza huwa sahih, dia kata. Inilah yang sahih. Dan Ibnu Abdul Bar mengatakan hak ni hak sahihnya. Adapun Sayyidina Ali itu sendiri, dia mati pada tahun 40. Wafat pada tahun 40. Jadi kalau Sayyidina Ali boleh sembahyang, dia makna semestinya dia mati sebelum tu. Kalau kita kata dia mati pada tahun 54, lagu mana? Takkan Sayyidina Ali sembahyang? Di sini ada dua pendapat. Kalau kita mengambil kira hak ni, riwayat ini, Abu Humaid As-Sa'idi ni, ketika dia cerita ni lepas pada peristiwa Sayyidina Ali dah, kemudian benar dah ni. Ada Abu Qatadah lah. Kalau Abu Qatadah tu mati pada tahun 38, lagu mana nak ada lagi ketika ni? Abu Humaid tu cerita hadis ni, dia kemudian benar. Jadi daripada sinilah macam Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain mengatakan tak betul tu hak kata 38 tu. Dia kadang-kadang orang Syiah ni, dia buat cerita kan, dia boleh jadi ramah balik Sayyidina Ali. Hak mati perang balik Sayyidina Ali. Sebenarnya tak. Dia nak buktikan, dia nak ayatnya, tengok. Ini menunjukkan Sayyidina Ali betul. Sahabat-sahabat pun nampak dia betul, sebab tu ramah dia duduk balik dia. Aku tu. Orang hak tidak nampak sejarah Syiah, dia tidak tahu, dia tak faham tu. Apa yang jadi kadang-kadang jadi keliru ni, jadi balok gitu. Sebab yang bawa cerita-cerita ni orang Syiah, kadang-kadang dia pakai nama tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita. Jadi cerita ni, cerita Kufah ni berlaku. Kufah ni pusat Syiah daripada dulu Paklan ni pusat Syiah. Jadi perawi-perawi Sya'bi, orang tu orang ni semua duduk situ. Boleh jadi Sya'bi tu sendiri tidak kata dia orang alim besar. Dia kata ahli Badar. Pelik ni, tak serupa dengan pendapat orang lain. Tapi boleh jadi orang letak atas dia. Kadang-kadang gini ceritanya. Sebab itu sesuatu hadis itu kita tak boleh tengok pada sanad dia saja. Kita kena tengok pada isi cerita dia tu, kata. Kalau tengok pada sanad saja, beratlah. Sebab orang boleh buat satu cerita, lepas tu dia bubuh sanad hak sahih. Habislah kita. Tak boleh lagu tu. Jadi hak sebenarnya seperti kata Hafiz Ibn Hajar ni, bukan pada tahun 38 matinya, tapi pada tahun 54, mana lewat. Sebab peristiwa ni ada sebut dalam hadis ni bahawa ada Abu Qatadah sekali. Dan hak ni peristiwa ni lewat dah ni, tentu dah lepas pada tahun 40. Begitu. Tapi bagi orang yang mengatakan dia ni telah mati pada tahun 38, maka dia ragui hadis ini. Ni ada Abu Qatadah ni, kita kena cermat sikit, perhati sikit, kata dia. Boleh jadi silap pula. Dia kata silap ni. Sebenarnya tak ada sebut Abu Qatadah. Sebab dalam setengah-setengah riwayat memang tak ada sebut pun Abu Qatadah tu. Tak ada sebut. Jadi kita pakai hak tak sebut tu hak sahihnya. Hak sebut ni keliru perawi. Dia jadi gitulah. Dia jadi gitu. Jadi dia ni, Abu Humaid As-Sa'idi ni termasuk dalam sahabat kecil, bukan sahabat besar.
Kalau sahabat besar ni dia dah awal lah Islam, dah tua dia tu, lama duduk dengan Nabi. Ni sahabat kecil ni maknanya ujung-ujungnya dah, ujung-ujung dah dengan Nabi SAW. Tiba-tiba dia kata dalam riwayat ni, dia kata akulah orang yang paling tahu tentang sembahyang Rasulullah. Tengah-tengah 10 orang sahabat. Jadi 10 orang tu termasuk dia ke ataupun tak termasuk dia, sekali dengan dia kira 11. Itu boleh jadi belakang. Boleh jadi. Boleh jadi 10 sekali dengan dia, boleh jadi 10 tu tak termasuk dia. Tak apalah tu. Tapi hak lain-lain tu, ni riwayat ringkas. Dalam riwayat yang lain disebutkan. Guana dia mau kata lagu tu nya. Dia kata. Dalam riwayat, dalam Abu Daud ni juga dulu kita sudah jumpa. Bab iftitahis salah. Di sana dia sebut dah. Sahabat-sahabat lain tu pun kata, 10 tu. Dia kata, qalu fa wallahi ma kunta bi aktsarina lahu tab'a wala aqdamana lahu suhbah. Qala bala. Buana dia berdakwa gitu tu. Awak tidaklah lebih banyak ikut Nabi nak banding dengan kami. Kami banyak lagi. Dan tidak lebih lama bersahabat dengan Nabi nak banding dengan kami. Kami lama lagi. Buana yang dakwa, aku paling tahu tentang semaya tu. Tapi di sini perawi menggugurkannya sebab dia maksud nak rekah. Ini orang panggil riwayat ini, riwayat lagu ni riwayat mukhtasarah. Sebab apa? Di tempat lain kita tengok ada hak tu. Jadi paling mengetahui itu apa maknanya? Berdasarkan hak dia tengok lah. Hak dia tengok Nabi SAW buat tu, dia paling tahu. Hak dia tengok lagu mana. Jadi dia nak ayat tu lah. Tak apalah kalau ia lagu tu pun sahabat-sahabat lain kata ayat lah. Kalau lagu tu tak apa. Cuba ayat lagu mana. Sebab dia ni sahabat kecil. Bila sahabat kecil ni, sahabat-sahabat lain ni nanti tengok dia lah. Tunjuk. Jadi bila tunjuk terakhir, mereka kata betul. Memang betul. Mereka akui. Jadi maknanya Abu Humaid As-Sa'idi ni, dia tidak semaya sekali dengan hak 10 orang ni. Boleh jadi masalah lain hak 10 orang. Dia pun tidak sama juga sekali dengan Nabi. Daripada awal tu tidak, sebab dia sahabat kecil. Hak lain pun begitu juga. Masing-masing ni ada kerja sahabat ni, pergi ke tempat lain, pergi sana, pergi sini. Tetapi ini menunjukkan 10 orang ni kata betul berlaku. Berarti banyak kalilah Nabi SAW buat lagu ni. Banyak kalilah disaksikan, bukan oleh seorang sahabat. Mereka kata memang lagu itulah Nabi SAW buat, iaitu pada tasyahud yang pertama duduk iftirash, pada tasyahud yang kedua duduk tawarruk. Jadi bagi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya dia kata molek lagu ni sebab dia kata ramailah sahabat. Dan ini menunjukkan masa sahabat tu masing-masing dia tengok masa lain-lain tu. Tidak sekali. Tidak sekali pun mana didapati serupa. Maknanya kira-kira je hak ni tentu banyak kali Nabi buat lagu ni. Kalau kita tidak menafikan hak lain pun, hak ni menunjukkan bahawa cara lagu ni banyak kali tentu dah Nabi SAW buat. Atas dasar tu lepas tu hak lain tu tak ada belah mana. Lebih kurang gitu je. Cumanya dalam riwayat Ibnu Lahiyah, kalau kita tengok ada beza sikit di situ. Nabi duduk pada tasyahud yang pertama, pada rakaat yang kedua, di atas perut tapak kaki kirinya. Maknanya punggung dia tu duduk atas tapak kaki kirinya, dan dengan memperdirikan kaki kanan. Bila pada rakaat yang keempat, dia kenakan paha dia ke lantai, rapatkan paha dia tu ke lantai, dan punggung dia pun kena lantai, dan dia mengeluarkan kedua kakinya ke arah yang sama. Lagu mana? Ke arah yang sama. Maknanya cara duduk tu kayak gini. Jadi gitulah kaki tu duduk gitu kedua. Bukan gitu. Maknanya kaki kanan tu buka gitu. Buka gitu. Buka gitu. Kalau buka ini maksud dia je. Kalau kita tunjuk, maknanya gini. Cara duduk.
Ha. Hak ni pun ni, hak ni ni. Ni. Gitu dulu. Bukan gini. Bukan gini. Tapi gini. Hak ni pun gini, hak ni pun gini. Ha gitu. Dalam riwayat ini pun satu cara juga duduk. Satu lagi dengan lipat ke belakang gitu, tidak berdiri hujung jari itu. Ada juga riwayat. Tapi hak kebanyakannya, hak lebih moleknya berdiri. Kaki kanan itu dengan melipat hujung ni, jari kaki ni biar hujung jari-jari ni menghadap ke kiblat. Hak tu paling molek. Dan hak tu hak paling banyak. Ada pun hak lain-lain, ada dalam riwayat, tetapi tidak banyak. Macam riwayat ini riwayat Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah terkenal sebagai seorang yang dhaif. Tetapi dhaif pun maknanya bukan kerana akidah dia tidak molek. Dhaif ini maknanya muhtamal lagi, boleh diterima lagi dalam bab-bab yang seumpama ini. Sebab boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam buat juga lagu tu. Dan kalau kita terima hak moleknya, kalau kita terima semua cara ni kan, memudahkan. Sebab keadaan orang itu tidak sama. Dengan sebab itulah Imam Abu Hanifah dia kata hak Nabi duduk tawarruk ni supaya Imam Malik pegang ni semua duduk cara tawarruk supaya tasyahud akhir tu. Hak ni kerana Nabi uzur, kata dia. Duduk pakar hak ketika Nabi uzur. Dia tak cakap. Sebab tu dia duduk gitu, lebih relax lah kita kata duduk gitu, tidak berat. Dia kata gitu. Sebab kalau kita tengok awal-awal tidak lagu tu. Ini hak saat akhir pada ketika dia sudah tua dan dia sudah letih. Pada ketika tu dia duduk gini. Bukan maknanya hak sekala-sekala dia tidak duduk lagu tu. Tapi Imam Malik kata tak. Kalau kita mengambil kira hak kemudian, sebab Nabi uzur ni dia uzur setara mana? Tu dia kata. Dia uzur setara mana? Nabi bukan jenis orang lain. Sakit teruk jadi sakit orat gitu mudah. Boleh mungkin perang sampai saat akhir dia. Mana kuat lagi. Jadi kalau kita nak kata uzur tu siapa supaya orang sakit orat lah, tak boleh lah nak buat lah. Tak. Dia kata tidak lagu tu. Jadi kalau kita nak ambil kira hak lebih akhir, hak paling akhir hak tu kata dia. Duduk tawarruk tu. Sebab itulah kita kata duduk tawarruk tu lebih molek. Sebab hak alah akhir tu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat gitu semua. Dan mana kata sebab Nabi uzur setara mana? Nabi ni sakit setara mana? Hak kata dia sakit sebab baru ni kita baca baru ni. Hak semaya sunat tu pun dia duduk tu. Lepas tu dia bangun nak rokok tu. Apabila tinggal 40 ayat ataupun 30 ayat dia bangun. Hak sikit tu 40 ayat tu sikit. Maknanya gagah tu lagu tu. Hak sebelum pada tu panjang dah baca. Apabila tinggal 40 ayat atau 30 ayat baru dia bangun. Untuk nak rokok. Baru ni kan kita sedang baca. Maknanya ketika mana? Ketika tu lah dia kata ketika Nabi tak cakap dah tu. Tak cakap dia pun lebih pada kita hak gagah ni. Jadi Imam Malik kata tak boleh. Tak kemah tu kalau kata Nabi uzur tu uzur setara mana. Sebab tu dia tetap pegang. Duduk tawarruk ni paling boleh. Tetapi ni orang hak lain kata ni Imam Abu Hanifah lah terutamanya dia berlawan orang tu. Sekala dia serupa. Hak ni tak serupa langsung. Sekala dia banyak serupa dua tu. Tapi hak ni tak serupa langsung. Hak ni kata semua duduk tawarruk. Hak ni kata semua duduk iftirash. Dia kata semaya-semaya ni hak moleknya menggambarkan cergah, gagah kita. Jadi hak nampak cergah, hak nampak gagah kita nya duduk iftirash kata dia. Dan memang hak hadis tu memanglah ada. Kalau dah nak banding nak ambil kira hak lain, hak mana lebih baik? Dia kata duduk iftirash nampak lebih gagah. Lebih kuat. Iyalah lebih kuat pun, tapi masalahnya kalau kita perhatikan dia ni macam nak buat gitu semua orang. Bagi ana nampak semua boleh belakang ni. Kita boleh pakai belakang hak mana-mana. Dalam keadaan kita cergah, kita tak ada masalah apa, molek duduk iftirah pun tak nak jadi masalah.
Tapi kalau kita uzur, kalau kita tak cakap, ataupun kalau kita ada masalah lah, boleh duduk cara lain. Tidak kata kena memaksa diri. Kalau tidak dengan berasa, kurang adalah hak ni. Buat lagu ni. Jangan berasa lagu tu. Sepatutnya kita boleh buat mana-mana, ikut keadaan kita. Sebab orang tidak serupa. Nabi SAW buat macam-macam ni pun pada anak, dia sudah nak beri kemudahan dah kepada kita. Bukan dia khusus. Kalau mu nanti apabila Hanafi mu kena duduk lagu ni sama-sama. Tak. Kalau mu Syafi'i lagu ni sama-sama. Tak. Dia buat dia tak cara untuk umat dia semua, tak cara lah siapa-siapa. Dan kalau kita buat terikat lagu tu, tak ada pasal, menyusah ke diri kita saja. Sedangkan Nabi SAW tidak buat tak dengan satu cara lagu tu, dia buat belaka. Jadi hak dia buat belaka tu kenapa? Ini adalah satu kemudahan untuk kita. Ikut kita lah, tengok nak pilih hak mana. Asalkan kita selesa. Jangan sampai kita duduk tu, kita paksa duduk tu sangat sehingga hilang khusyuk kita, tak ada pasal lagu tu. Biarlah duduk lagu saat ni pun kita kata, dengan hola kaki kedua-dua gitu. Asalkan kita selesa. Dan kita dapat khusyuk, hak tu lebih baik daripada kita nak terkan hak dalam kebanyakan hadisnya memang duduk lagu ni. Sampai menyusahkan diri kita, jadi hilang khusyuk. Tak ada makna tu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ada buat belaka. Kecuali kalau dia tak buat lain cerita lah. Ni ada buat belaka. Dia buat belaka tu, kalau kita nak kata uzur, Imam Malik bantah dah. Jadi apa? Sebab jawabnya dia nak ayat kepada kita, umat dia akan datang macam-macam. Bahkan ada riwayat di sini dalam Muwatta Imam Malik apa ada sini. Cuma di sini dalam syarah dia ada sebut iaitu Ibnu Umar semaya dengan duduk selo. Duduk selo. Anak dia pun nak duduk selo kata. Kata tak boleh duduk lagu tu. Tu ayah duduk lagu tu. Aku lain kata dia. Kaki aku tidak dapat menanggung. Mana jadi uzur lah. Dia uzur. Adapun kalau lah kamu kena duduk lagu ni. Seperti biasalah. Mana ada keadaan tertentu boleh duduk lagu lain pun boleh. Tidak kata mesti duduk iftirah gitu saja. Bahkan kalau tak ada dah iftirah, tak ada dah tawarruk, tak ada semua dah tu, duduk selo pun boleh. Sekiranya tak boleh duduk dengan cara tu, menunjukkan ini ada keluasan dalam masalah ni, bukan nak mengikat sangat kita. Dan cara hak tadi yang digambarkan oleh riwayat Ibnu Lahiyah tadi, Imam Syafi'i sokong hak tu. Hak cara anda duduk tadi, Imam Syafi'i sokong hak tu. Itu salah satu cara dalam mazhab Syafi'i, duduk lagu tu. Jadi kira-kiranya dia nak pakai ni, dalam bab hukum ni, dia tidak nak bergantung kepada riwayat Ibnu Lahiyah tu saja. Ada lagi lah bagi dia tu. Atau paling tidak dia mengatakan boleh lagu tu. Misalnya dalam ni, di sini dia sebut ada 3 kaifiat ni duduk tasyahud ini, iaitu hak riwayat Ibnu Lahiyah asal ni. Riwayat Abu Daudnya, fa idza kanat ar-rabi'ah afdha bi warikihi al-yusra ila al-ard wa akhraja qadamayhi min nahiyatin wahidah wa hadhihi hiya allati qala biha asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Inilah yang Imam Syafi'i pegang lagu tu. Qala fi kitabil Imam Syafi'i kata dalam kitab bila seseorang itu duduk pada rakaat yang keempat, akhraja rijlaihi ma'an, dia keluarkan kedua kakinya sekali. Kedua-dua kakinya sekali. Min tahtihi, daripada bawahnya. Wa afdha bi ilyataihi ila al-ard, dan dia rapatkan punggung dia tu ke lantai, ke tanah. Intaha, habis. Jadi hak kata wak keluar kedua kaki tu ada 2 pendapat. Satu, kedua kaki wak keluar gini ke belakang. Satu wak keluar tadi. Kedua-dua tu ke satu arah. Hak tu lebih tepat dengan hak ni sebab ke satu arah. Kalau hak ni kaki kiri ni duduk bawah ni kan, duduk bawah betih ni, kok ni kaki ni kok ni tidak satu arah. Kalau satu arah ni, kalau kok ni kedua gitu seperti tadi. Makna Imam Syafi'i dalam kitab pun ada sebut juga. Dan yang kedua, dalam riwayat Isa bin Abdullah bin Malik daripada Abbas ataupun Ayyash dalam Abu Daud,
Dia lafaz dia fatawarraka, dia duduk tawarruk. Wa nasaba qadamahu al-ukhra. Duduk tawarruk ini hak ni dalam riwayat ini iaitu duduk antara dua sujud. Duduk tawarruk ni supaya duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk. Imam Syafi'i tak terima ni, tak sih. Tapi Imam Malik terima riwayat ni. Imam Malik terima antara dua sujud ni duduk supaya tahiyat akhir. Jadi hak ni hay'ah ni tersebut di dalam riwayat Qasim bin Muhammad daripada Abdullah bin Umar, daripada Ibnu Umar. Jadi anak Abdullah ni, anak Sayyidina Umar namanya Abdullah, di riwayat Abdullah Ibnu Umar. Anak pada Abdullah tu nama dia Abdullah juga, serupa dengan dia, dia berubah nama anak dia. Ini ada dalam riwayat Imam Malik, begitu juga dalam Tahawi. Iaitu fanasaba rijlahul yumna wa thana rijlahul yusra wa jalasa ala warikihil aisar. Ini yang dipegang oleh Imam Malik dalam semua jalasatis salat. Semua duduk dalam sembahyang dia duduk tawarruk belakang. Inilah yang dipegang. Yang ketiga, cara duduk yang dikemukakan oleh Muslim dalam sahihnya daripada hadis Abi Zubair untuk duduk tasyahud akhir ini, iaitu masuk yaj'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi wa yafrisha qadamahu al-yumna. Mana sebab duduk tahiyat akhir itulah gitu. Jadi dalam riwayat akhir sekali ni, Ahmad bin Hanbal ni, dia kata sehingga apabila nak selesai, maknanya pada duduk yang terakhir itu, Nabi SAW pun duduk dengan iftirash, dengan melipat kaki kiri dia dan menghadapkan bahagian depan ataupun jari kaki dia tu ke arah kiblat. Jadi di sini dia guna perkataan iftirash. Inilah hak pegangan Imam Abu Hanifah ni. Dia kata rakaat akhir ni makna iftirash juga. Inilah pegangan dia. Ini jadi pegangan dia, dalil dia ni. Jadi Imam Abu Daud pak mari serba sikit lah untuk masing-masing tu, serba sikit dia bagi. Tetapi yang jelas riwayat tawarruk pada semua duduk dalam sembahyang ni Imam Abu Daud tak mari sini. Hak tu ada dalam kitab lain lah. Umpamanya dalam Muwatta Imam Malik ada lah hak tu. Hak pegangan Imam Malik tu. Cuma dia sebut di sini sikit-sikit. Dia tidak sebut belakang. Lepas tu gitulah lain tu nampaknya tak ada mana, dah lebih kurang je. Adapun nak dia sebut wa huwa jalisun, tadi bukan jalisun, anda sudah sebut dah tadi, ini adalah salah. Yang sebetulnya wa huwa sajidun, pada ketika sujud tu tapak tangan, lutut dan jari kaki tu, maknanya duduk di atas lantai tu. Ia tegak di atas anggota-anggota tadilah. Tu mana pada ketika sujud, bukan pada ketika duduk. Kalau pada ketika duduk lagu mana? Tidak dapat dibayangkan lagu ni. Sebab itu ini adalah silap nasikh penyalin. Silap nasikh penyalin. Tetapi biasalah dalam kitab-kitab ni, kalau didapati dalam nuskhah tu lagu tu tengok mari. Cuma kalau dia nak komen pun, sebab tu dia ada syarah tu. Ada syarah. Sebab dia dapati dalam nuskhah tu lagu tu. Boleh jadi orang lain akan nampak lagu lain pula, boleh jadi. Sebab itulah di bawah ni pun dia ada sebut pendapat Ibnu Ruslan dan lain-lain. Kalau kita pakai dengan makna jalisun pun boleh juga. Tapi agak jauh sikit lah. Yang lebih senangnya kita kata wahwa sajidun di situ. Lepas tu lain-lain tu nampaknya tak ada apalah. Kita pun sudah sampai kepada bab lain dah. Hak ni panjang sikit, tak boleh nak pergi dah. Jadi kita berhenti sekat tu lah, sedang molek. Dan dengan sampai sini ni kira-kiranya untuk inilah sementara selepas raya ni cuti lah dulu. Jadi kita berhenti. Malam ni malam akhir lah sini, malam akhir.
Jadi lepas pada tu, lepas raya ni dalam 23 hari bulan, InsyaAllah 23 hari bulan 10. 22 tu Masjid Kebakhian tu. Mana 23 malam ni lah, malam ni InsyaAllah. Kalau panjang umur tak ada apa-apa, InsyaAllah kita akan jumpa pula. Dah akan sambung bab ni. Agak panjang juga hadis-hadis dia ni. Jadi molek dah kita berhenti sini dulu. Jadi malam esok berapa, lepas tu di apa ni, tabung haji tu ada lagi ni. Tapi akhir lah kan, lepas ni minggu depan tak ada lah. Kita akan sambung lepas raya lah. Wallahu a'lam.